Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alkillahumma ya aziz ya wadud alayya mahabbatan minka fayaqda biha qalbahum min ta'atif wa ta'lif kama alqaita alayya mahabbatan minni biwajhikal karim wa binabiyyika Muhammadin nabiyil ummi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Anallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mahabbah. Wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Sadiqullah, sadiqu Muhammad, sadiqu Syekh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fattabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Dan ketiga sifat ma'ani namanya. Situ dah. Dan iaitu 7 sifat. Ingatlah. Dan yang ketiga mubtada tu, dan ketiga tu mubtada, sifat ma'ani namanya tu khabar. Dan yang ketiga nak yang seka. Dan bermula yang ketiga yakni daripada 4 bahagi itu. Dan yang ketiga yakni daripada 4 bahagi itu, khabarnya ialah sifat ma'ani namanya. Dia panggil sifat ma'ani. Ya, hak dulu kita dok mengaji sifat yang wajib bagi Allah. Nah, lagi pula wajib di atas kita setiap orang mukallaf, orang yang siapa umur wajib kena belajar hingga tahun atas jalan satu persatu, iaitunya 20 sifat. Maka dalam maka di dalam 20 sifat tu mana? Ambil daripada sifat wujud hingga siapa kaunuhu mutakalliman tu. Dalam 20 sifat tu ia terbahagi kepada 4. Tu dia nah. Satu ia panggil sifat nafsiyah. Maka sifat nafsiyah tu kena kepada sifat wujud. Kita ngaji dulu. Dan yang kedua kena kepada sifat salbiyah. Maka sifat salbiyah tu ada 5. Mana sifat salbiyah? Kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. 5 sifat tu dinamakan sifat salbiyah. Tu. Kemudian sambung dan ketiga tu. Dan ketiga yakni daripada 4 bahagi tu, khabarnya ialah sifat ma'ani namanya. Gapo dia sifat ma'ani? Sebut kata sifat ma'ani yakni sifat yang bangsa ada. Tiap-tiap sifat yang bangsa ada ia panggil sifat ma'ani. Tak kira sama ada sifat tu hak hak benda koding. Atau sifat tu hak hadis, hak benda baru. Semua ia panggil sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat yang bangsa ada ia panggil sifat ma'ani. Mana? Merah ada di lada. Maka merah ia panggil sifat ma'ani. Putih ada di ketah. Maka putih tu ia panggil sifat ma'ani.
Kalau hak Tuhan gak kudrat adanya di zat Allah. Sifat kudrat itulah dia panggil sifat ma'ani. Ya gitu. Hijau ada di gapo azming lubuk. Hijau, warna hijau ni ada di gapo? Ada di baju hijau itulah ia panggilnya sifat ma'ani. Kuning ada di gapo ni Roki? Lagi. Kuning ni ada di gapo? Oh ya, tak boleh dah kata. Gapo hak warna kuning? Cuba belajar kita jawab kita ngaji usul. Ya kena main, ya kena jalan otak kita. Nak cegah. Jangan cegah bak lain sah. Bak ngaji pun cegah juga. Kuning ada di gapo ni Ali? Kuning ada di gapo? Dia tadi liquid. Maka kuning ya, dia panggil sifat ma'ani. Si compu ada di gapo ni Raki? Si compu ni ada di gapo? Betul kotong tu lah. Si compu tu lah dia panggil sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat yang bangsa ada, dia panggil sifat ma'ani. Tak kira sama ada benda tu hak Tuhan, sifat Tuhan ataupun sifat hak benda baharu. Tak kira. Maka sifat ma'ani inilah ia panggilnya sifat wujudi, yakni sifat yang bangsa ada sungguh di zat Allah. Tulis situ sikit betul sifat ma'ani tu. Ingat molek tu kaedah tiap-tiap sifat yang bangsa ada ia panggil sifat ma'ani. Yang boleh kita tengok dengan mata, yang boleh kita rasa dengan lidah, yang boleh kita sentuh. Semua tu yang dapat dengan pecahan dara'i yang 5 ia panggil sifat ma'ani. Kita kata garis ni masing ni ada di gapo? Masing ni di garis. Masing tu ia panggil sifat ma'ani. Tu sifat bahasa ada. Apa? Tu. Masing hak ada di lada tu masing tu ia panggil sifat ma'ani. Tak nampak. Masing ada di garis. Hak nampak garis, masing tak nampak. Tapi ia panggil dapat dengan salah satu daripada pecahan dara'i yang 5, iaitu dapat dengan sebab kecap. Begitu tak lidah ke? Rasa katanya masing. Kita ambil saka, tak lidah. Rasa kata saka tu mana? Ambil lada suti, tak di lidah. Rasa kata lada tu pendah. Ada juga sifat tu walaupun tak nampak tengok. Habis situ. Tulis betul sifat ma'ani tu. Iaitu tulis kata sifat ma'ani. Sifat ma'ani iaitu sifat ma'ani iaitu kena kepada sifat wujudi. Dulu tulis dah orang ngaji hari tu ni. Tapi tulis pula lah. Kita tulis banyak kali ni ya molek. Sifat ma'ani iaitu kena kepada sifat wujudi. Sifat ma'ani iaitu kena kepada sifat wujudi. Yang ngaji usul ni molek kena tulis.
Sifat ma'ani yang kita duk bicara, iaitu kena kepada sifat wujudi. Apa sifat wujudi? Yakni diri sifat itu ada sungguh di zat Allah. Tu nak reti kata sifat ma'ani. Tapi makna pada asalnya sifat ma'ani ni apa? Tiap-tiap sifat tiap-tiap sifat yang bangsa ada. Itulah dinamakan sifat ma'ah. Sama ada. Sama ada hak yang qadim atau hak yang baru. Maksudnya sini sepada hurai saat ni lah. Dia mau tanya gapo makna sifat ma'ani, iaitu tiap-tiap sifat yang bangsa ada itulah dinamakan sifat ma'ani. Tak kira sama ada hak yang qadim, yakni hak Tuhan, kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, atau hak yang baru mana? So pengakuning kuning ada di pisai kuning yang panggil sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Hijau ada di daun, hijau itulah yang panggil sifat ma'ani. Kiahlah. Apa dah tu? Kalau kita kira hak benda baru. Apa maksud dengan kata sifat ma'ani? Sifat ma'ani kena kepada sifat wujudi. Apa sifat wujudi? Yakni diri sifat itu ada sungguh di zat Allah. Mana? Kudrat. Sifat kudrat ada sungguh di zat Allah. Sifat iradat ada sungguhnya di zat Allah. Dalam 7 tu. Kalam, sifat kalam ada sungguhnya di zat Allah. Ya. Tu nak berarti sifat ma'ani. Kita nak ngaji sifat ma'ani. Sifat ma'ani apa pak ma'ani? Bukan sifat je mani. Pada mani pertama kan. Sifat tak mani. Tu. Mana sifat ma'ani tu? Ada berapa sifat ma'ani ni? Dan iaitu kalam hazah mudhaf tu. Iaitu mubtada, 7 sifat tu khabar. Dan iaitu kedai tu. Harap tepi tu. Yakni iaitu rojok di sifat ma'ani waqas itu, tapi kena takdir mudhaf, dia panggil kalam hazaf mudhaf. Takdir ni. Dan iaitu yakni dan bermula bilangannya. Dia tu nak itu. Dan iaitu yakni dan bermula bilangannya sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu bilangnya dia nya khabar.
ialah 7 sifat. Mana 7 sifat tu? Badal. Kudrat, yakni pertama sifat kudrat. Dan iradah atas pada kudrat lagi. Dan iradah, yakni dan yang keduanya sifat iradah. Dan ilmu atas itu lagi. Dan yang ketiganya sifat ilmu. Dan hayat, yakni dan yang keempatnya sifat hayat. Dan sama, yakni dan yang kelimanya sifat sama. Dan basar, yakni dan yang keenamnya sifat basar. Dan kalam, yakni dan yang ketujuhnya sifat kalam. Nak wirti kata 7 sifat sakning tu dikatakan sifat ma'ani. Dan bertanya sifat ma'ani ada berapa ya Badri? Kalau nak tanya kita sifat ma'ani ada berapa? Ada apa? Deras sikit. 7. Pertama gapo ni Syukri? Hak kata 7 dah. Qadrat. Yang kedua Basri, cepat. Yang ketiga ya Badri. Yang keempat Wang. Hayat. Yang kelima Pak Dae. Lakah dah. Yang kelima gapo? Sama. Yang kelima gapo ning Pak Dah sat ni? Yang ketujuh gapo ya Saghir? Kalam. 7 sifat tu dinamakan sifat ma'ani. Yang sifat yang bangsa ada sungguh di zat Allah. Sifat kudrat ada sungguh di zat Tuhan. Sifat iradah ada sungguh di zat Tuhan. Sifat ilmu, hayat, samuk, basar, kalam adanya sungguh di zat Allah. Ada diri ada sungguh itulah ia panggil sifat wujudi. Diri ada sungguh tu dipanggil wujudi. Habis situ. Ataupun yang panggil wujudiyah. Habis situ. Faham tak Syukri? Itu. Jangan ada katuk mata Syukri. Tak gerak ana. Terus lari ni ngaji. Habis situ. Kemudian gapo dia takrif bagi sifat ma'ani. Ni takrif bahasa Arab. Takrif dia payah sikit nak reti tu. Kalau kita orang baru payah maksud dia tak apalah. Tengok, dan takrif sifat ma'ani itu mubtada. Kullu sifatin tu khabar. Dan bermula takrif bagi. Nak bagi seka. Dan bermula ta'rif bagi sifat ma'ani itu. Gapo dia? Cara kita nak mengenal, cara kita nak kenal, nak tahu sifat ma'ani itu gapo dia? Khabarnya baris molek. Kullu sifatin maujudatin qaimatin baris molek tu. Bimaujudatin aujabat lahu hukman. Nampak tu. Nah. Ada kullu sifatin maujudatin qaimatin bimaujudatin aujabat lahu hukman. Apa arti dia tengok? Artinya arti kullu sifatin maujudatin qaimatin hingga akhir tu. Arti ni maknanya terjemah daripada bahasa Arab pergi kepada bahasa Melayu. Tu yang panggil arti. Pelewa, bukan pelenua. Faham ada? Pelewa, faham tak pelewa? Kalau kata kuamai, faham tak? Pelewa ni apa? Pelewa apa Pak dah? Habis orang sengaja ke sono je dah tu. Pak dah buat demo bikin cuk mahuk juga cuk ke sono lah. Gapo pelewa ni? Ai perfect biar nama ai dak pe. Fik lubuk. Ai me. Gapo ai me?
Habis kita berhenti nah. Tu arti berhenti seka-seka tu. Yang setengah daripada kita nak reti masalah, kita nak boleh faham ni, kita kena reti lurah dulu. Supaya kita pergi pak demo Kita duduk sini, demo panggil bajak. Di Lubuk, demo panggil apa bajak? Bajak Kali itu supa dengan bayar. Di mana tihak panggil pakai? Bawah tak Lubuk tu. Tu tengok. Duk sini demo panggil bajak. Gi setengah tepat-tepat tu demo tak panggil bajak, demo panggil pare. Kamane kita nak pehe gapo pare tu. Pare ni kerja dia untuk buat gapo? Kita nak reti untuk kerja buat gapo tu kena reti dulu pare tu apa makna. Supaya kita nak pahamnya. Hak ulama duk kata, duk royak le kitab tu kita nak faham balas mana-mana tu, kita kena tahu dulu ulama kecek tu lurah dia panggil gapo kalau bahasa Melayu kita. Kena reti dulu. Faham tu yang duk panggil duk pangkat yang kedua. Tu dia. Nah, tengok. Katanya musannif, artinya arti kullu sifatin hingga akhir tu. Tiap sifat yang maujud. Mubtada apa tu? Tiap-tiap sifat yang maujud tu mubtada. Apa dah? Yang mewajibkan ia tu khabar. Kalau Arab kullu mubtada, kullu sifatin tu mubtada, aujabat lahu tu khabar. Dah. Awak ada? Tengok. Bermula tiap-tiap sifat. Kita ngaji usul kena gambar semua letak kita ni dak akal kita. Bermula tiap-tiap sifat. Gapo sifat basri tengah dulu? Sifat-sifat ni gapo sifat? Kena ingat. Ngaji usul kena ingat. Kita tulis dah kena ingat. Gapo sifat Syukri? Benda yang tupai di benda lain. Semua yang panggil sifat. Kuning tupai pisai. Manis tupai saka. Merah tupai lada, hijau tupai daun. Semua benda yang pasang tupai di benda lain tu yang panggil sifat. Sifat mana? Sifat itu. Tiap-tiap sifat sifat yang maujud, yang ada. Yang maujud yakni yang ada. Yang maujud yakni yang ada. Tiap-tiap sifat tu pula sifat yang berdiri. Tu yang berdiri yakni yang menupai ia. Yang berdiri yakni yang tupan ia. Nak ia saya tu. Yang berdiri yakni yang tupan ia sifat tu. Berdiri tupai takluk dengan yang maujud yakni di zat. Dengan yang maujud yakni di zat. Tu nak reti sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat yang ada lagi pula tupai di zat. Itulah nak reti kata sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat yang ada lagi pula tupai di zat. Kerana sifat dengan zat ia tak boleh cerah tangga. Apa dengan makna tak boleh cerah tangga ni Pak Wan? Sifat dengan zat ia tak boleh cerah tangga. Apa dengan makna tak boleh cerah tangga? Basri. Sifat dengan zat tak boleh cerah tangga. Apa makna tak boleh cerah tangga? Syukri, boleh jawab. Sifat dengan zat, ia tak boleh cerah tangga dengan sifat, ia tak boleh cerah tangga dengan zat. Apa tak boleh cerah tangga? Tak boleh becek. Berarti situ. Dengan makna sifat dengan zat yang nak duk suku-suku tak boleh. Kalau kita kira hak benda baru gak, tengok. Apa dah? Merah, tupai, lada.
Merah ia panggil sifat. Lada ia panggil zat. Kemudian merah dengan lada nak duduk suku-suku boleh tak? Tak boleh. Mesti ia kena duduk sekali. Duduk sekali itulah ia panggil tupai. Merah, tupai, lada. Hak tu kalau hak benda baru. Tapi kalau benda baru sifat ia panggil arak dah. Benda yang pesen berubah. Hak Tuhan nak panggil arak tak bro? Tak boleh. Zat ni kalau hak baru ia panggil mausuf ataupun jirim. Tiap-tiap benda yang mengambil tempat. Adapun Tuhan lagi panggil jirim tak bu? Tak boleh. Bak Tuhan sifat tupai zat. Kalau pak kita ia panggil arak tupai jirim. Hak tulah ya tu. Cumanya panggil tak sama. Kalau kita ngaji bak Tuhan sifat tupai sifat tupai zat. Kalau kitanya hak kita, hak makhluk, arak tupai jirim. Hak tu lah ya dah. Tapi panggil tak supa. Kita guna bak Tuhan panggil sifat dengan zat. Kita guna hak makhluk ia panggil arak dengan jirim. Kena reti belaka tu. Gapo arak, gapo jirim. Ngaji usul. Arak ni tiap-tiap benda yang tupai di benda lain juga. Tetapi ia berubah. Tengok lada kau putih cak apa? Cak hijau. Bo yang masak hijau tadi ubah jadi merah. Bo lada buruk ubah jadi cak apa pula? Itu yang panggil Arab. Sifat Arab hak benda baru ia berubah. Sebut kata jirim tiap-tiap benda yang mengambil tempat. Tiap-tiap benda yang terima tempat. Loni lada duk mana? Duk dalam gaga dalam nak. Kena tak? Daun duk mana lah ni tu? Tak faham. Tu yang panggil jirim. Tiap-tiap benda yang terima kepada tempat kosong semua yang panggil jirim. Kemudian sifat Tuhan nak panggil arak tak boleh. Zat Tuhan nak panggil jirim pun tak boleh. Tu nak bererti sifat dengan zat. Itulah yang dikatakan nak reti bagi takrif sifat ma'ani tiap-tiap sifat yang ada yang tupai di zat Allah. Tiap-tiap sifat tu khabah yang mewajibkan ia. Yang mewajibkan ia tiap-tiap sifat tu mewajib bagi zat itu hukum. Bagi zat itu pada hukum. Hukum yakni pada hukum boleh juga. Hukum yakni pada hukum. Tu. Reti kok mana tu? Maksudnya gini. Maksudnya tiap-tiap sifat yang ada yang tupai ia di zat Allah mesti tak boleh bercerai dengan zat. Itu maksud dia. Tu. Tulis situ sikit. Tulis betul yang mewajibkan ia bagi zat itu hukum. Tulis. Maksudnya. Tulis. Maksudnya. Maksud ni hak payah kita ngaji ni. Maksud hak payah kali. Maksudnya kita tulis kata kita boleh ngajar demo. Maksudnya
tiap-tiap sifat. Maksudnya tiap-tiap sifat yang ada yang menupan ia. Faham tak menupai? Kita kecek tupai tak? Oh, ya Badri masa depan nak tupai ku ya. Misal tu nampak tak? Dia panggil menupai. Maksudnya tiap-tiap sifat yang ada yang menupan ia. Yang menupan ia di zat. Itu. Yang menupan ia di zat itu ialah tiap-tiap sifat yang ada yang menupan ia di zat itu ialah mesti tidak boleh bercerai tanggal ia. Ialah mesti tidak boleh bercerai tanggal ia dengan zat. Lebih lagi. Cut situ. Dengan maknanya mesti ada sungguh di zat Allah. Dengan maknanya sifat itu apa? Dengan maknanya sifat itu ada sungguh di zat Allah. Dengan maknanya sifat itu ada apa syukri? Ada sungguh di zat Allah. Itu maksudnya dengan maknanya sifat itu ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Boleh lagi. Seperti sifat kudrat dan iradat hingga akhir lah. 7 tadi tu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tu. Berarti kada 7 sifat tu. Nah, sifat yang bangsa ada sungguh di zat Allah. Sifat kudrat tak boleh nak bercerai tangan dengan zat Allah. Sifat iradat nak duk suku-suku dengan zat Allah tak boleh. Mesti kena duk sekali. Itu maksud dia. Apa dah tu? Kali lagi maksudnya tiap-tiap sifat yang ada yang menupai ia di zat itu ialah mesti tidak boleh bercerai tanggal ia dengan zat. Dengan maknanya sifat itu ada sungguh di zat
di zat Allah. Mana? Seperti sifat kudrat dan iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tujuh-tujuh sifat tu mesti ada sungguh di zat Allah. Kalau fardu takdir, Tuhan saat ni tak bersifat dengan kudrat, bermakna lemah. Akal kita boleh terima tak kata Tuhan lemah, wan? Akal kita boleh terima tak kata Tuhan tu lemah? Tak boleh terima. Fardu takdir, kalunya Tuhan tu lemah, Tuhan nak buat langit bumi tak boleh. Tiba-tiba kita nampak langit bumi ada tu, dah boleh kata Tuhan tak lemah. Cuba kita kira dengan akal tengok. Hak lagi lah. Tu nak we reti. Payah gak tu maksud dia tu. Itu ngaji ya kena dobek nah. Ngaji ya kena dobek. Kalau kita cem dah tak apalah. Takut cem kau lah. Abah duk lama tu nak ngajar demo siaplah. Tu lah. Syukri. Kitab Miftahul Murid mu ada tak masa nak ngaji pondok hari tu? Aku ngaji tak ada beg itu. Mung dah beg tak? Kira tak aku dah beg. Mana aku nak penjah setari tak kasang. Tu mu dah. Pasal kitab Matamiyah mu ada tak masa nak ngaji pondok itu? Ngaki ada. Dah beg banyak tak? Banyak ni. Aku nak penjah nak ngajar kat budak ni. Masa tak sedap. Bukan tak sedap, mu tak reti. Mula cari tak ada beg halo. Tak ada Syekh. Tahu kata ngaji kali guh selalu tu kali guh selalu dah ngaji ni. Tak ada kena jadi banyak kali banyak lekok maka kali guh selalu dah. Tu. Situ dulu nah. Kemudian kata dan keempat sifat maknawiyah namanya. Kalau so ni cukup. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita ngaji wilayah kita ni, ngaji kitab Faridah tak apa lah. Kitab Faridah tu tinggi dah kalau kira tu. Orang tak mehar kitab kalah-kalah ni, tak reti. Bergerti seko-seko, bergerti sifat ma'ani dulu. Betul pergi duk pondok tagi kelik ngaji ke apa, kita mikirlah. Tiap-tiap sifat yang bahasa ada sungguh. Tiap-tiap sifat yang bahasa ada yang panggil sifat ma'ani. Apa kita mikir? Gapo tik? Tiap-tiap sifat yang bahasa ada yang tupai di benda lain. Hijau, tupai daun. Hijau panggil sifat ma'ani. Merah, tupai bunga. Tu ikut kita tengok. Reti. Otak kena hajar gitu tu ngaji dapat dah. Nampak ada? Merah ada di baju V5 hak paik berde tu merah ada di ada baju yang panggil sifat ma'ani tu. Gila pandak selak kain tengok butir macam apa. Sifat ma'ani tu. Tu. Elok ada.